Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula subtopik 5.1 tadi. Kali ini kita akan tengok kepentingan mitosis dan meiosis. Ya. Jadi yang pertama, mitosis merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan dan juga kesinambungan hidup kita. Yang kedua, meiosis pula amat penting untuk kesinambungan spesies hidupan. Hal ini kerana tanpa meiosis, pembiakan seks tidak boleh berlaku. Pembiakan seks maksudnya pembiakan yang memerlukan dua individu, satu jantan, satu betina. Dan lama-kelamaan akan mengakibatkan kepupusan spesies tersebut. Jadi yang kita tengok dulu mengenai kepentingan mitosis. Jadi yang pertama, kepentingan mitosis adalah untuk penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Jadi mitosis berlaku sepanjang hayat di dalam sel organisma, sama ada unisel ataupun multisel. Yang kedua, untuk proses tumbesaran. Tumbesaran manusia dan haiwan multisel bergantung kepada mitosis yang berlaku dalam sel soma untuk menambahkan bilangan sel soma dalam badan. Jadi bila kita nak membesarkan badan kita, nak meninggikan badan kita, kita perlu lebih banyak sel. Jadi ini dihasilkan melalui proses mitosis. Yang kedua, tumbesaran tumbuhan multisel bergantung kepada mitosis yang berlaku dalam sel meristem. Jadi sel meristem ini ada pada batang ataupun hujung pucuk dan juga hujung akar tumbuhan. Yang ketiga, untuk menghasilkan sel baru bagi menggantikan sel yang rosak ataupun mati. Sebagai contoh, sel-sel kulit yang rosak akibat luka digantikan dengan sel kulit yang baru semasa proses penyembuhan berlaku. Okey, yang keempat, untuk pembiakan aseks. Jadi kebanyakan pembiakan aseks adalah melibatkan mitosis. Jadi pembiakan aseks merupakan pembentukan organisma baru daripada satu organisma induk melalui mitosis, iaitu tanpa melibatkan penghasilan gamet. Jadi contoh pembiakan aseks ialah belahan dua bagi amoeba spesies, petunasan bagi hydra, dan pembiakan vegetatif bagi pokok setawa, ubi kentang, lobak merah, halia dan juga bawang. Jadi melalui mitosis, sel induk akan menghasilkan sel anak yang mempunyai ciri yang sama dan menjalankan fungsi yang sama seperti sel induknya. Jadi juga di sini contoh untuk belahan dua yang berlaku kepada amoeba di sini. Jadi yang pertama, kalau tengok penerangan dia, sel induk membesar sehingga saiz tertentu. Jadi pembesaran ini melibatkan penambahan semua organel yang ada dalam amoeba tersebut untuk membahagi dua lah. Kemudian berlakulah proses pembahagian sel, nukleus membahagi, cytoplasma juga akan membahagi, dan akhirnya dia akan membentuk dua amoeba yang baru. Jadi ini contoh mitosis untuk pembiakan aseks. Okey, seterusnya untuk kita tengok pula kepentingan meiosis. Jadi yang pertama adalah untuk menghasilkan gamet, di mana meiosis merupakan satu-satunya proses penghasilan gamet dalam badan organisma yang membiak melalui pembiakan seks. Jadi gamet yang dihasilkan melalui meiosis mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Jadi kamu kena faham di sini, gamet ini diseparuhkan bilangan kromosom dia kerana bila berlaku proses persenyawaan nanti, nombor kromosom akan dikembalikan kepada bilangan kromosom lengkap. Contohnya dalam kes manusia, sperma mengandungi 23 kromosom, ova mempunyai 23 kromosom. Maka 23 tambah 23 kita akan dapat 46, iaitu nombor lengkap nombor kromosom manusia. Diterangkan di sini lah. Oleh itu, zygote yang dihasilkan daripada persenyawaan antara sperma, gamet jantan, dengan ovum, gamet betina, akan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan ibu bapanya. 23
sperma tambah kromosom 23 ovum akan dapat 46, iaitu bilangan asal spesies manusia lah, kromosom, nombor kromosom. Okey, B untuk menghasilkan variasi dalam kalangan organisma. Jadi variasi atau perbezaan sifat-sifat organisma antara individu dan suatu spesies boleh berlaku disebabkan oleh proses pindah silang yang berlaku pada profasa 1, iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromatid semasa meiosis. Contohnya, variasi menerangkan perbezaan pada ciri-ciri fizikal antara adik-beradik, walaupun mereka mempunyai ibu bapa yang sama. Jadi kalau dalam adik-beradik kita, walaupun kita ada 7 orang adik-beradik, semuanya lain-lain lah, kecuali jika berlaku kembar seiras. Itulah cerita. Kalau kembar seiras ni genetik dia sama, maka muka dia sama, cap jari dia sama, semua sama. Tapi kalau bukan kembar seiras, kebanyakannya adalah perbezaan walaupun sedikit. Jadi itu yang disebabkan oleh variasi. Okey, sekarang kita tengok praktis 5.1. Kamu boleh tanya diri kamu soalan-soalan ini dan cuba jawab untuk menguji kefahaman dan ingatan kamu terhadap apa yang telah pun kita pelajari dalam slide video tadi. Jadi yang pertama soalan dia, berapakah bilangan kromosom dalam nukleus sel manusia? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan autosom? Yang ketiga, pasangan kromosom manakah dalam nukleus sel manusia yang menentukan jantina manusia? Yang keempat, namakan 3 komponen dalam nukleotida. Dan yang kelima, rajah 1 menunjukkan struktur DNA. Ini DNA. Deoksiribonukleik acid. Ini satu lengan. Ini satu lengan lagi. Namakan struktur yang membina DNA seperti tunjukkan dalam rajah 1. Soalan yang keenam, padankan fasa-fasa dalam mitosis berikut dengan penerangan yang tepat. Kita ada profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Kamu nak mudah ingat, ingat PACMAT. PMAT, PACMAT. PMAT. P, profasa. M, metafasa. A, anafasa. T, telofasa. Penerangan dia yang mesti kamu matchkan. Kita ada kromatid sampai ke kutub bertentangan. Kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Kromosom memendek dan menebal. Sentroma membahagi 2. Jadi kamu kena matchkan dengan fasa-fasa yang ada dalam mitosis. Dan yang ketujuh, berikan 2 contoh meiosis. Okey, nanti kita akan sambung semula ke video bahagian yang ketiga untuk kita belajar mengenai subtopik 5.2. Kita berhenti dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.